Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid cikgu. Murid-murid semua apa khabar? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada pagi ini bersama Cikgu Atirah lagi dalam kelas Bahasa Melayu bersama tahun 3 Intelek. Pada hari ini kita akan memasuki unit yang baru iaitu unit 13, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Sebelum itu, cikgu ingin maklumkan kepada semua murid objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertajuk Indahnya Pantun menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Kedua, murid dapat menyatakan maksud sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertajuk Indahnya Pantun dengan betul. Jadi, murid-murid semua sudah boleh meneka. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Betul, hari ini tajuk pelajaran kita ialah Indahnya Pantun. Baiklah, apa itu pantun? Pantun ialah sejenis puisi lama yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Pantun merupakan karangan berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa indah. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. Contohnya, buat cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Dalam pantun ini, terdapat dua bahagian utama yang boleh kita kenal pasti. Yang pertama ialah garis yang bercetak berwarna biru gelap. Baris-baris ini merupakan bahagian pembayang bagi pantun. Manakala, jika murid lihat baris yang bergaris merah, baris-baris ini pula mewakili bahagian maksud pantun. Baiklah, kita beralih ke ciri yang seterusnya. Rima atau bunyi akhir di penghujung baris adalah sama. Contohnya, bagi pantun dua kerat, rima akhir berbentuk AA. Apa itu AA? Mari kita lihat contohnya. Emas, perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Rima akhir bagi pantun ini adalah berbentuk AA. Sa dan merasa. Bagi pantun empat kerat pula, rima akhir berbentuk AB. Maksudnya, baris pertama dan baris ketiga mempunyai bunyi yang sama pada penghujung baris, manakala baris kedua dan keempat mempunyai baris yang sama pada penghujung baris. Mari kita lihat contoh. Buat cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Jika murid-murid lihat, rima penghujung bagi baris pertama adalah berbunyi R. Dan ianya sama dengan rima akhir baris ketiga. Saya budak baru belajar. R. Terusnya, untuk rima baris kedua pula berbunyi kan. Rima akhir ini sama dengan rima akhir baris keempat yang turut berbunyi kan. Cikgu harap murid faham nota ringkas tentang pantun. Baiklah, mari kita melafaz pantun. Cikgu ingin murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, buka surat 4. Di dalam buku teks tersebut, terdapat pantun bertajuk Indahnya Pantun. Murid-murid boleh rujuk pantun di dalam buku teks untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan. Mengail puyuh di hujung desa,
dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Mari kita ulang bersama-sama murid-murid. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Kita pergi rangkap kedua. Mari baca bersama-sama murid-murid. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Kita ulang sekali lagi. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Baiklah, jika murid perasan atau jika murid sudah kenal pasti, pada lazimnya kita akan berhenti pada pertengahan baris ayat. Contohnya, di sini, di sini, di sini, di sini. Mari kita cuba lagi sekali. Cantik seninya, ukiran kayu, sukar dicari, begitu rupa. Tinggi nilainya, pantun Melayu, jati diri, janganlah lupa. Murid-murid boleh ulang di rumah. Syabas murid-murid, kita pergi ke rangkap yang keempat. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik si dara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi terpelihara. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, kita akan berhenti pada pertengahan baris. Baris yang pertama di sini, baris kedua di sini, baris ketiga di sini, dan baris keempat di sini. Kita ulang sekali lagi. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik si dara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi terpelihara. Syabas murid-murid, murid-murid sudah pandai melafazkan pantun. Setelah kita berupaya dan berkebolehan untuk melafazkan pantun, kita perlu fahami pula maksud pantun. Baiklah, mari kita lihat maksud rangkap yang pertama. Seperti yang kita sedia maklum, sebuah pantun mempunyai dua bahagian yang utama. Bahagian yang pertama ialah bahagian pembayang. Manakala bahagian yang kedua ialah bahagian maksud. Jadi, sekiranya murid ingin memahami maksud sesuatu pantun, murid-murid perlulah lihat pada baris maksud pantun. Di dalam slide cikgu ini, kamu boleh kenal pasti bahawa baris maksud pantun dicetak berwarna merah. Jadi, untuk memahami pantun yang akan kita pelajari ini, murid-murid perlu lihat pada baris ketiga dan keempat, iaitu bahagian maksud pantun. Maksud rangkap yang pertama ialah pantun merupakan peninggalan budaya peninggalan. Betul, budaya peninggalan nenek moyang. Jawapan ini murid boleh lihat pada baris keempat. Seterusnya kita pergi ke rangkap yang kedua. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, kita perlulah rujuk pada bahagian maksud pantun untuk memahami pantun ini. Jadi, maksud rangkap kedua ialah bahasa pantun sangat dan bersantun. Murid-murid boleh lihat pada bahagian maksud. Bahasa pantun sangat indah. Betul, jadi jawapannya ialah bahasa pantun sangat indah dan bersantun.
Kita pergi ke rangkap yang ketiga pula. Murid-murid sila lihat bahagian maksud pantun yang bercetak berwarna merah. Maksud rangkap ketiga ialah pantun mempunyai nilai yang tinggi dan wajarnya dan sewajarnya tidak boleh kita lupakan. Cikgu ingin murid-murid lihat bahagian maksud pantun. Pantun mempunyai nilai, ya betul, nilai jati diri yang tinggi dan sewajarnya tidak boleh kita lupakan. Kita pergi ke rangkap yang terakhir pula. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik si dara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun, tradisi terpelihara. Murid boleh rujuk pada bahagian maksud pantun untuk memahami pantun rangkap keempat. Baiklah, maksud rangkap keempat ialah tradisi pantun perlulah sebaik-baiknya untuk sepanjang zaman. Murid boleh rujuk pada baris ketiga dan keempat. Ya, tradisi pantun perlulah dipelihara sebaik-baiknya untuk sepanjang zaman. Cikgu ingin murid-murid salin maksud setiap rangkap pantun di dalam buku nota kamu. Hal ini akan memudahkan kamu merujuk nota tersebut apabila ingin membuat ulang kaji pelajaran. Baiklah, mari kita pergi ke latihan pengukuhan dan pemahaman. Setelah kita melaksanakan aktiviti membaca dan memahami pantun, cikgu harap murid-murid sudah boleh menguasai kemahiran asas membaca pantun dan seterusnya boleh memahami maksud pantun berdasarkan bahagian maksud yang terdapat di dalam sesebuah pantun. Mari kita pergi ke latihan pengukuhan. Murid-murid boleh rujuk latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 3. Bagi latihan pengukuhan ini, cikgu ingin murid-murid untuk rakam suara kamu melafazkan setiap rangkap pantun dan hantar ke kumpulan WhatsApp kita. Kemudian, isikan maksud pantun yang telah kita pelajari. Baiklah, mari kita baca dan fahami maksud pantun bersama-sama. Seberang jalan nampak merpati dan nampak rusa juga si angsa. Ketupat, kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Baiklah, seperti yang kita lihat pada bahagian maksud pantun, kita lihat pelbagai jenis makanan tradisional telah disebut. Antaranya ialah ketupat, kuih bulan dan capati. Jadi, maksud rangkap pertama pantun ini ialah terdapat pelbagai jenis makanan tradisional mengikut pelbagai kaum. Kita pergi ke rangkap yang kedua. Indahnya cahaya permata baiduri, nampak serasi dipakai si dara. Cheongsam kebaya, juga sari, busana tradisi harus dipelihara. Dalam bahagian maksud pantun, terdapat pelbagai busana tradisional disebut. Antaranya ialah cheongsam, kebaya dan sari. Jadi, murid-murid lihat maksud pantun ini. Terdapat pelbagai jenis tradisional mengikut pelbagai kaum yang harus sentiasa oleh kita. Jadi, cikgu ingin murid-murid isikan tempat kosong ini berdasarkan jawapan yang boleh diambil dalam rangkap maksud pantun. Ya, terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional mengikut pelbagai kaum yang harus sentiasa dipelihara oleh kita. Murid-murid juga boleh letak
terdapat pelbagai jenis busana tradisional mengikut pelbagai kaum yang harus sentiasa dipelihara oleh kita. Busana dan pakaian mempunyai maksud yang sama, iaitu pemakaian seseorang. Kita pergi ke rangkap yang ketiga. Kuning bunga buah peria, ungu menawan bunga lemuni. Tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Antara tarian yang disebut dalam rangkap maksud pantun ialah tarian singa, tarian joget dan boria. Jadi, mari kita lihat maksud pantun ini. Terdapat pelbagai jenis tradisional yang menarik serta dan masih kekal sehingga hari ini. Murid-murid boleh cari jawapan dalam rangkap ketiga dan rangkap keempat pantun yang merupakan bahagian maksud pantun. Tarian singa, joget dan boria merupakan jenis tarian tradisional. Jadi, terdapat pelbagai jenis tarian tradisional yang menarik serta apakah sifat tarian tradisional? Ya, tarian tradisional bersifat menawan dan kekal sehingga hari ini. Kita pergi ke rangkap yang keempat. Hendak ke kota, tempuhi payah, naik pedati, lalui titi. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Apa itu pedati, murid-murid? Pedati adalah sejenis kenderaan yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu. Kenderaan ini menggunakan tenaga kerbau untuk menarik kenderaan ini bergerak ke sana dan kemari. Jadi, berdasarkan bahagian maksud pantun, kita boleh fahami bahawa maksud pantun ini ialah negara kita kaya dengan pelbagai yang menjadi setiap kaum. Murid-murid boleh rujuk pada bahagian maksud pantun. Negara kita kaya dengan pelbagai budaya yang menjadi identiti setiap kaum. Baiklah, sebelum menamatkan kelas kita pada hari ini, Cikgu harap murid-murid akan menyiapkan latihan kedua, iaitu latihan pemahaman menerusi aplikasi Live Worksheet. Murid-murid, sila siapkan latihan pemahaman ini dan hantar jawapan kamu ke kumpulan WhatsApp kita. Ibu ucapkan tahniah kepada semua murid kerana telah berjaya melengkapkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kerana telah hadir ke kelas cikgu. Cikgu harap murid-murid memahami apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Semoga murid-murid dapat mengamalkan amalan pantun dalam kehidupan seharian kerana pantun merupakan warisan budaya yang perlu kita pelihara. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa pada kelas akan datang. Selamat tinggal semua.